Malaysia rekod prestasi pelaburan memberangsangkan. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Muhammad Chinasami, Berita Parlimen. Sesi perbahasan Belanjawan 2023 peringkat jawatankuasa menerusi penggulungan Kementerian Kewangan, Timbalan Menterinya Datuk Seri Ahmad Maslan memaklumkan ketika ini tiada perancangan untuk membina Pusat Transformasi Bandar UTC baru. Setakat ini terdapat 23 UTC di seluruh negara yang menjadi pusat sehenti dengan menawarkan pelbagai perkhidmatan utama kerajaan dan swasta kepada komuniti bandar. Kita sudah ada 23 buah dan buat masa ini Kementerian Kewangan tidak mempunyai perancangan untuk membangunkan UTC baru dan UTC yang ada itulah yang ada. Ia adalah projek ketika zaman pemerintahan yang terdahulu, maka kita teruskan apa yang ada. Berhubung baki wang tak dituntut, Datuk Seri Ahmad memaklumkan jumlah terkininya adalah sebanyak 10.9 bilion ringgit. Kita akan memastikan tahap kesedaran orang awam terhadap wang tidak dituntut ini dan kita akan melakukan perkara yang diambil antara langkahnya menyediakan platform semakan secara atas talian, menyediakan kemudahan kaunter di semua jabatan akauntan negara, membuka booth pameran semasa hari bersama pelanggan, hebahan melalui portal JANM, membuat wawancara di media elektronik dan hebahan di media cetak supaya 10.9 bilion itu akan dituntut. Mengenai pelaksanaan cukai barangan mewah, kerajaan kini sedang meneliti barang yang akan dikenakan, bilakah pelaksanaannya dan jumlah cukai. Peruntukan bagi Kementerian Kewangan itu kemudiannya diluluskan. Kajian semula persempadanan bahagian pilihan raya hanya dibuat selepas tamat tempoh 8 tahun atau terdapat pindaan undang-undang ke atas komposisi bilangan anggota Dewan Rakyat dan ADUN. Demikian penjelasan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Ram Kirpal Singh. Bagi maksud tersebut, tempoh 8 tahun bagi kajian semula persempadanan negeri Sarawak akan berakhir pada tahun 2023. Negeri Sabah pada tahun 2025, manakala untuk negeri-negeri Tanah Melayu pula pada tahun 2026. SPR atau Suruhanjaya Pilihan Raya menjalankan urusan kajian semula sempadan bahagian-bahagian pilihan raya persekutuan dan negeri berlandaskan kepada prinsip-prinsip dan tata cara persempadanan yang ditetapkan di bawah jadual ke-13 Lembaga Persekutuan serta menurut kuasa SPR yang diperuntukkan di bawah Perkara 113 Perlembagaan Persekutuan. Mengenai kos pilihan raya negeri melibatkan 6 negeri secara serentak pula, beliau maklumkan ia melibatkan 420 juta ringgit dan sekiranya dijalankan berasingan, ia akan memberi implikasi perbelanjaan berulang. Saya nampak pagu di sini dan juga pimpinan-pimpinan perikatan di sini. Saya harap bahawa kita stick to the agreement antara 6 negeri yang telah bersetuju bahawa pilihan raya diadakan serentak. Jangan kita menyebabkan implikasi kewangan kepada negara. Negara sekarang kita ada banyak masalah, terutamanya ekonomi yang merosot dan kita perlukan segala wang penjimatan untuk membantu rakyat. Jadi haraplah pihak-pihak di sana bersamalah dengan negeri-negeri Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional sama-sama buat pilihan raya serentak. Memang isu berkenaan sama ada pilihan raya negeri ataupun DUN ini dibuat secara asing ataupun serentak merupakan isu yang amat penting. Oleh kerana seperti yang saya katakan tadi, Tuan Pengerusi, sekiranya ianya dibuat secara berasingan memang akan adanya kos ataupun implikasi kos yang agak berat dan besar
Jadi adalah of course dengan izin Tuan Pengerusi adalah lebih baik untuk pilihan raya tersebut dibuat secara serentak seperti mana yang telah pun dikatakan tadi oleh Yang Berhormat Bayan Baru. Terdahulu ketika sesi perbahasan, beberapa ahli Dewan turut menumpukan beberapa isu yang berkaitan pilihan raya negeri. Antaranya berkaitan mengundi secara berpusat dan PRN diadakan pada hari cuti atau pada Sabtu. Ya, apakah dapat diadakan pelaksanaan SPR ini dengan antara lain juga membawa beberapa inovasi supaya pengundi-pengundi ini agak khusus dapat membuang undi di satu tempat yang seperti mana yang dilakukan oleh negara seperti Eropah dan Amerika, supaya mereka tidak terlepas peluang hak mereka untuk mengundi dengan mengadakan satu seperti mana kita lakukan tempat-tempat vaksin center, mereka juga boleh mengundi dengan cara begitu. Membolehkan supaya semua dari kalangan pengundi-pengundi itu dapat balik. Kita tidak mahu mengulangi sejarah pilihan raya kecil di Tioman baru ni. Kita tengok keluar mengundi hanyalah 58.39% saja. Berikan hak kepada pengundi, terutama mereka nak pulang daripada negeri yang jauh. 8 kali kenaikan elan guru kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafah dilaksanakan sejak 1990 dengan elan terkini RM1,100. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliul Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata jumlah itu tidak termasuk elan caruman Perkeso dan KWSP. Telah membangkitkan tentang elan guru kafah yang diterima sebanyak RM1,100 yang tidak mencapai garis gaji minimum. Kerajaan dari semasa ke semasa sentiasa mengkaji kedudukan guru kafah, termasuklah kenaikan allowance mereka yang mana sepanjang pewujudan program kafah dari tahun 1990, kerajaan telah meluluskan 8 kali kenaikan allowance yang bermula dari RM168 sehinggalah ke RM1,100 pada masa kini. Ini tidak termasuk allowance KWSP dan Perkeso yang bermula dari tahun 2011. Berhubung tambah baik status perjawatan guru kafah ke jawatan tetap dan berpencen, beliau berkata perkara itu memerlukan penelitian menyeluruh kerana melibatkan beberapa isu seperti penyeragaman dan pengoperasian kafah. Hal ini memerlukan satu penelitian yang menyeluruh sebelum ianya dapat dilaksanakan. Ini termasuklah berkaitan dengan isu penyeragaman pengoperasian kafah itu sendiri yang berbeza antara negeri-negeri. Sementara itu, cadangan awal pembelian premis Akademi Kehakiman Syariah Malaysia AKSM di Melaka tidak dapat diteruskan mengambil kira aspek kewangan, kesesuaian lokasi dan kerja-kerja selenggara. Bagaimanapun, akademi tersebut akan dibina dinilai dengan kos RM110 juta. AKSM akan melatih hakim syariah bukan sahaja dalam negara, malah dari Nusantara termasuk dari Singapura, Brunei dan Indonesia. Tapak PTP dinilai Negeri Sembilan ini dicadangkan setelah mengambil kira lokasi yang berdekatan dengan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Putrajaya dan juga pusat institusi latihan lain yang berada berdekatan dengan cadangan lokasi yang dicadangkan itu. InsyaAllah sekiranya projek ini diluluskan, pembinaan akan dilaksanakan oleh JKR Malaysia melalui kaedah konvensional dalaman. Beliau menjawab soalan dari Bagan Serai. Dasar kerajaan agar tidak mewujudkan banyak kementerian, antara perkara yang perlu diambil kira sekiranya mahu mewujudkan kementerian khusus bagi hal ehwal Sabah dan Sarawak. Demikian penjelasan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas Datuk Armizan Muhammad Ali. Yang kedua, kita juga perlu melihat kepada akta fungsi-fungsi menteri. Kerana kita tahu sebagaimana bahagian Ehwal Sabah Sarawak ini diwujudkan, fungsi utamanya adalah untuk mengurustiakan perkara-perkara berkaitan dengan MA 63
Dan di bawah MA63 ini pelbagai isu yang dibangkitkan sebenarnya across the board. Banyak kementerian yang menjadi caretaker. Contohnya isu berkaitan yang dibangkitkan tadi pemberian khas di bawah Kementerian Kewangan, Kementerian Pertanian berkaitan dengan perikanan laut dalam, Kementerian NREC berkaitan dengan kawal selia elektrik dan juga tenaga. Jadi perlu juga mengambil kira kerana akhirnya bahagian Rewal Sabah dan Sarawak ini menyelaraskan dan keputusan dan susulan itu adalah melibatkan respektif ministri yang mempunyai tanggungjawab di bawah akta fungsi menteri masing-masing. Selain itu, terdapat penambahbaikan yang telah dilakukan pentadbiran kerajaan perpaduan iaitu kewujudan portfolio Timbalan Perdana Menteri 2 yang mewakili Malaysia Timur. Antara tanggungjawabnya adalah untuk melihat perkara-perkara berkaitan MA63. Berhubung Angkatan Pertahanan Awam APM, Datuk Admizan berkata fokus pihaknya kini adalah untuk memastikan sumber manusia dan asetnya dapat diperkasa. Dan juga asetnya. Kerana kita tahu untuk kita memastikan negara mempunyai ketahanan nasional, kesiapsiagaan nasional, asasnya sebenarnya adalah daripada rumah itu sendiri, iaitu civil defence, pertahanan awam. Inilah antara fokus untuk kita memastikan anggota pertahanan awam kita sekurang-kurangnya mempunyai pejabat untuk bertugas. Dan yang kedua dari segi keperluan pegawai-pegawai kontrak. Walaupun APM ini terasnya adalah kesukarelawanan, iaitu anggota-anggota sukarela kita, namun APM memerlukan juga pegawai-pegawai tetap dan kontrak yang antara lain tanggungjawabnya adalah contohnya pengurusan aset yang memerlukan pegawai mempunyai lantikan tetap atau kontrak untuk mengendalikan aset-aset yang ingin kita tingkatkan. Dan syukur Alhamdulillah untuk makluman, contohnya keperluan yang banyak di Sabah Sarawak juga bermula pada tahun ini akan ada perolehan 30 ambulans 4x4 yang sesuai untuk keperluan di pedalaman akan dilaksanakan pada tahun ini, 15 di Semenanjung Malaysia dan juga 15 lagi akan dibahagikan di Sabah dan Sarawak. Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM antara yang menjadi tumpuan perbahasan. Wakil Jelebu Datuk Seri Jalaluddin Alias mencadangkan supaya bekas kaki tangan Jabatan Hal Ehwal Khas Jasa diambil untuk mengisi perjawatan dalam JKOM mengambil kira pengalaman dan kebolehan dimiliki mereka. Pada saya ianya adalah satu perkara yang sangat merugikan jika kita sia-siakan yang berkaitan dengan pengalaman dan juga kebolehan yang dipunyai oleh pegawai-pegawai bekas pegawai jasa. Jadi kerana itu saya ingin mencadangkan supaya bekas pegawai jasa ini juga diambil kira untuk diambil semula untuk berkhidmat di dalam perjawatanan JKOM ini. Beliau sebelum ini turut membangkitkan persoalan mengenai fungsi JKOM. Adakah JKOM ini menjadi lidah rasmi kerajaan dan bagaimana nak memastikan ianya bukan merupakan lidah rasmi parti politik? Bagaimana pula dengan pecahan kaum yang akan mengisi pegawai-pegawai JKOM yang akan dilantik oleh pihak kerajaan? Persoalan sama turut dikemuka Pasir Mas Ahmad Fadli Syari. Apakah butiran ataupun tugas sebenar jabatan ini dengan bajet yang telah diluluskan oleh pihak kerajaan? Baik, Malaysia merekodkan prestasi memberangsangkan dengan kelulusan pelaburan dalam pelbagai sektor sebanyak RM309.4 bilion pada 2021. Manakala pada 2022 sebanyak RM264.6 bilion. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Liu Ching-tong, jumlah pelaburan yang diluluskan pada 2022 berpotensi mewujudkan 140,370 peluang pekerjaan baru.
Jelas beliau pada 2022, pelaburan asing menyumbang 61.7% atau 163.3 bilion ringgit. Manakala pelaburan domestik menyumbang 38.3% atau 101.3 bilion ringgit. Bagi tempoh 2018 hingga Julai 2022, sebanyak 3,893 projek penghilangan manufacturing dengan jumlah pelaburan sebanyak 503.3 bilion ringgit telah diluluskan di dalam negara. Projek-projek ini telah menyediakan 331,509 peluang pekerjaan. Daripada jumlah ini, sebanyak 388.2 bilion ringgit ataupun 70% adalah pelaburan langsung asing, manakala 115.1 bilion ringgit ataupun 22.9% merupakan pelaburan langsung domestik. Tambahnya lagi, Asia Tenggara kini telah menjadi tumpuan dunia dan syarikat-syarikat Eropah dan Amerika Syarikat tidak lagi mahu terlalu terikat dengan pelaburan dari China sahaja melalui model China Plus One atau mahu beralih keluar dari China. Manakala syarikat-syarikat China yang menjadi pembekal kepada syarikat-syarikat Eropah dan Amerika Syarikat turut memilih Asia Tenggara sebagai destinasi pelaburan pilihan. Liu Chintong menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Seri Gading, Amirul Huda Hassan. Tidak menaikkan tarif elektrik domestik dan melaksanakan skim harga kawalan barangan keperluan majoriti rakyat. Itu antara yang dilaksanakan melalui Majlis Tindakan Sara Hidup Negara (NAKOL) bagi mengurangkan impak kenaikan kos selain mengurangkan kos sara hidup rakyat. Samping itu, KPDN telah melaksanakan juga skim harga maksimum musim perayaan dengan tujuan menetapkan harga maksimum untuk barangan keperluan musim tersebut bagi tempoh masa tertentu ketika permintaan dijangka meningkat. Tuan Yang di-Pertua, KPDN juga mengadakan jualan rahmah di kesemua 222 kawasan parlimen dengan kerjasama rakan-rakan strategik termasuk kawasan Parlimen Pembangkang, di mana barang yang dijual pada harga diskaun sehingga 30% dari harga pasaran setempat. Sehingga kini KPDN telah melaksanakan di 109 lokasi meliputi 77 kawasan Parlimen, Datuk Yang di-Pertua. Tambah beliau, semua kementerian terlibat perlu bekerjasama rapat bagi mengurangkan impak kos sara hidup rakyat. Beliau menjawab soalan Wakil Jalan Tun Khairul Nizam Khairuddin. Kementerian Pertahanan meminta veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM supaya berdaftar dengan Jabatan Hal Ehwal Veteran JHEV ATM bagi memudahkan pemberian skim bantuan sara hidup BSH. Menterinya Datuk Seri Muhammad Hassan berkata kebanyakan veteran ATM yang tidak berdaftar adalah dari Sabah dan Sarawak. Kami menggalakkan dan memohon dan meminta supaya persatuan-persatuan veteran Angkatan Tentera mencari dan mendaftarkan veteran-veteran yang belum lagi berdaftar untuk kita dapat kesan. Walaupun begitu, jumlah veteran yang telah berdaftar betul-betul melebihi 200,000 lebih. Ya. Jadi insya-Allah perlahan, kebanyakan yang tak berdaftar ni betul-betul adalah daripada kawasan Sabah betul-betul dan juga Sarawak. Ya. Mereka ini ramai yang tak berdaftar. Itu mengherankan kami. Tambah beliau, Ketua Pengarah JHEV ATM turun ke Sabah bagi memastikan veteran ATM menerima bantuan sara hidup. 97% daripada 9,000 penerima BHH RM300 sebulan, iaitu seramai 8,730 orang merupakan veteran tidak berpencen. Datuk Seri Muhammad menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Mersing, Muhammad Islahuddin Abbas. Usahawan terjejas banjir akan diberi penangguhan bayaran pinjaman sehingga 6 bulan. Jelas Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Yvonne Benedict, penangguhan tersebut bagi meringankan beban dihadapi golongan tersebut.
tentang banjir, terutama bagi usahawan yang terjejas dan terutama bagi usahawan-usahawan yang meminjam daripada agensi-agensi kita. Kita ada dasar untuk memberi kelonggaran kepada usahawan-usahawan ini menjadualkan pembayaran mereka ataupun menangguhkan pembayaran bagi usahawan yang terjejas banjir dan bencana ini sehingga maksimum 6 bulan. Kerajaan telah meluluskan peruntukan pembangunan bagi membiayai infrastruktur sokongan projek Perlis Inland Port PIP. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata ia melibatkan 3 komponen merakumi Bonded Road, Jajambat dan laluan kereta api yang dijangka siap pada suku keempat 2024. Sehingga 31 Januari 2023, pembinaan komponen laluan khas Bonded Road telah mencatatkan kemajuan sebanyak 40.25%, manakala komponen Jajambat dan juga laluan kereta api spur line masih di peringkat kerja awalan dengan kemajuan fizikal sebanyak 1.41%. Pembinaan infrastruktur luaran bagi projek PIP ini dijangka akan siap sepenuhnya pada suku keempat tahun 2024 selari dengan penyiapan komponen projek PIP yang dibangunkan oleh Kerajaan Negeri Perlis. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Arau, Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim. Projek PIP bernilai RM340 juta dibangunkan di bawah rancangan Malaysia ke-12 bertujuan mempercepat pembangunan rentas wilayah dan negeri serta kawasan luar bandar, bandar dan sempadan negara. Kementerian Komunikasi dan Digital kekal optimis pelaksanaan rangkaian 5G akan mencapai liputan sasaran 80% kawasan berpenduduk di seluruh negara. Menjelang hujung tahun ini, sehingga kini 54.7% ketersediaan liputan rangkaian 5G di kawasan berpenduduk telah siap dibangunkan. Timbalan Menterinya Teo Nii Chin berkata sebanyak 4,363 tapak 5G telah siap dibangunkan Digital Nasional Berhad DNB di seluruh negara setakat 28 Februari 2023. Dalam perkembangan sama, pihaknya kini sedang membuat libat urus bersama syarikat telekomunikasi bagi memastikan kos liputan 5G kekal rendah dan boleh diakses pengguna seluruh negara. Pembekal perkhidmatan mengamalkan konsep teknologi neutral di mana tiada perbezaan di antara perkhidmatan 5G dan perkhidmatan 4G. Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh Kesatuan Telekomunikasi Antarabangsa ITU setiap tahun di mana kadar mampu milik pakej runcit dibandingkan dengan pendapatan negara kasar GNI per capita. Harga perkhidmatan mudah alih di Malaysia adalah mudah sabar. Sebagai contohnya, bagi pakej asas data, panggilan dan SMS mudah adil untuk penggunaan rendah dan tinggi, Malaysia menduduki tempat ketiga di rantau ASEAN selepas Singapura dan Brunei. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Bagan Lim Guan Eng. Dalam perkembangan lain, KKD sedang menilai dan mengkaji Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588 terutamanya Seksyen 233. Ia sebagai langkah memastikan hak kebebasan bersuara mempunyai limitasi dan tidak menyentuh sensitiviti yang boleh menjejaskan keharmonian negara. Memang KKD sekarang memang ada memang dalam usaha untuklah mengkaji semula Seksyen 233 supaya pindaan boleh dibuat untuklah memberi kuasa yang lebih besar kepada SKMN. Antara cadangan yang kami terima adalah kita nak tambah lagi ataupun naik lagi hukuman yang boleh dikenakan di bawah Seksyen 233 ini. Dan kalau kita rasa bahawa akhirnya kita rasa social media platform itu memanglah merupakan satu perkara yang memang membahayakan, jadi kita akan jugalah mengkaji bagaimana kita boleh regulate mereka. KKD berpendirian bahawa setiap individu mempunyai kebebasan bersuara dalam berpolitik untuk menyatakan pendapat dan kritikan. Namun harus sentiasa berpegang kepada peruntukan undang-undang dan tidak melanggar norma budaya masyarakat di negara ini. Teo Nii Chin menjawab soalan Ahli Parlimen Paya Besar Datuk Muhammad Syaar Abdullah.
Seksyen 15 Akta University College University AUKU 1971 akan dipindah. Ia sebagai salah satu pelaksanaan reformasi di bawah KPT. Tambah beliau, pindaan AUKU 1971 melibatkan soal penglibatan mahasiswa dalam politik. KPT telah membuat beberapa perubahan dan penambahbaikan, terutamanya berhubung kait dengan memperkasakan mahasiswa dan mahasiswi kita di IPTA kita khususnya, di mana terletaknya seperti apa yang termaktub dalam Akta AUKU. Dan kita telah membuat beberapa perubahan ini. 7 kali kita lakukan. Dan kini pula kita sedang berusaha untuk memastikan bahawa akan kita buat lagi satu perubahan di bawah Seksyen 15 itu. Baik, proses untuk memanggil ahli Dewan ketika berlangsungnya undi belah bahagian ditambah baik. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Dato' Johari Abdul berkata, perkara berkenaan dipersetujui menerusi mesyuarat jawatankuasa pemilih setelah mengambil kira jarak perjalanan antara Dewan Rakyat dengan blok menempatkan ahli parlimen yang agak jauh. Menerusi penambahbaikan itu, loceng pertama dibunyikan selama 2 minit, kemudian 10 minit lagi ditempuhkan untuk ahli parlimen bergerak masuk ke Dewan. Maksudnya, loceng pertama berbunyi 2 minit. Itu loceng seperti yang termaktub dalam perlembagaan, dalam peraturan mesyuarat. Selepas itu saya akan bagi 10 minit. Maknanya untuk yang merubah bergerak daripada bilik yang berhormat sekalian ataupun di mana juga yang berhormat untuk berada dalam Dewan ini. Kemudian sekali lagi loceng akan dibunyikan untuk selama 2 minit. Saya masih ingat lagi dalam parlimen yang lepas, masa yang dibunyikan loceng itu tak cukup masa kita sampai sini. Ada kes yang seorang MP perempuan jatuh disebabkan oleh rushing. Jadi mengambil kira itu saya berikan 10 minit untuk tahap bertenang, jalan pelan-pelan, jangan kalang kabut. 10 minit sangat cukup lakukan. 5 minit. Jelas Speaker, sebelum ini tempoh masa 2 minit agak sukar untuk semua ahli parlimen berada dalam Dewan dengan kadar segera. Mesyuarat jawatankuasa pemilih itu dihadiri Petrajaya, Pengerang, Pandan dan Kota Baharu. Berita Parlimen berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita rtm.gov.my. Yang sahih di RTM, salam Malaysia Madani dan jumpa lagi.